Pentaksiran Kendiri disediakan oleh Dwi Wafa binti Sa'arani, Nizam Rushidah binti Abdul Razak dan Asma binti Ahmad. Apa itu penilaian kendiri? Dalam proses pelajaran dan pembelajaran, pelajar merupakan penilai terbaik terhadap pembelajaran mereka. Guru tidak mungkin akan mengetahui apa yang pelajar benar-benar tahu atau berupaya mengetahui. Namun, kadang-kadang pelajar sendiri juga tidak mengenal keupayaan sendiri tanpa membuat refleksi, pertimbangan dan penilaian. Penilaian kendiri membolehkan pelajar menilai dan seterusnya mengenal diri sendiri. Apakah takrif penilaian kendiri? Penilaian kendiri ialah penilaian pelajar terhadap diri sendiri dalam pelajaran bersandarkan objektif, hasil pelajaran atau proses pencapaian yang dipelajarinya dalam mata pelajaran serta kemahiran tertentu. Fungsi penilaian kendiri membolehkan pelajar secara individu mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu. Kedua, memberi panduan kepada pelajar tentang dari mana dia harus memulakan perancangan bagi pembelajaran. Tiga, memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaian. Yang keempat, mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahannya dalam suatu bidang atau kemahiran. Kelima, membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerja. Seterusnya, kita akan lihat pada ciri-ciri konsep kendiri positif. Konsep kendiri yang positif itu ditunjukkan apabila seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Seterusnya, murid juga menunjukkan sikap keterbukaan dan memberi pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan stabil. Ciri-ciri ini termasuklah menghargai jasa orang lain, memuji usaha orang lain, berpuas hati dengan pencapaian, sentiasa berpuas hati terhadap hasil kerja, murah hati serta peramah dan mudah berkawan. Kebaikan pentaksiran kendiri. Yang pertama, membolehkan pelajar mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri. Yang kedua, memberi panduan kepada pelajar dalam memulakan perancangan dan pembelajaran yang seterusnya. Yang ketiga, memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya. Keempat, mengurangkan kebergantungan pelajar kepada guru dalam kekuatan dan kelemahannya dalam sesuatu bidang atau kemahiran. Yang kelima, membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya. Seterusnya, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam penilaian kendiri. Pertama, menetapkan tujuan penilaian. Kedua, menentukan kriteria yang hendak dinilai dengan menyediakan senarai semak. Ketiga, memilih cara untuk mendapatkan maklumat dan data, sama ada membuat refleksi melalui senarai semak dan rubrik, mendapatkan maklum balas daripada murid atau pemerhatian daripada rakan sebaya. Keempat, menganalisis maklumat dan data yang diperoleh. Dan yang kelima, membuat rumusan. Seterusnya, kita akan melihat ciri-ciri negatif yang terdapat dalam penilaian kendiri. Pertama, takut kepada kegagalan. Yang kedua, cenderung untuk merasa salah. Ketiga, kurang keyakinan diri. Keempat, kurang berminat mendapatkan maklum balas. Dan yang kelima, melihat diri sendiri kurang menarik dari segi personaliti. Sekian, terima kasih.